Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat apam nasi ya. Apam nasi. Apam nasi ni memang saya dah selalu buat. Jadi hari ni saya nak tunjukkan apam nasi. Nak tengok macam mana bentuk apam nasi yang saya buat. Okey. Macam ni. Apam nasi yang saya buat. Memang saya dah buat bertahun-tahun lah. Ni apam nasi dia. Jadi siapa-siapa yang nak try buat, boleh belajar buat lagi nah. Ni contoh-contoh apam yang dah saya buat. Macam-macam color, macam-macam bentuk, ikut suka kita. Kalau kita tak ada bekas kecil-kecil ataupun tak mau renyah-renyah nak buat kecil-kecil tu, ambillah talam yang besar, bubuh semua sekali. Kalau nak kukuh, guna talam yang besar, bubuh semua sekali. Guna talam macam ni lah. Guna talam macam mana pun tak apa, asalkan bahan plastik pun tak apa, asalkan dia boleh dikukus. Guna terpawai pun tak apa. Apa-apa pun lah kan. Okey. Jadilah ni saya nak tunjukkan macam mana nak buat. Okey, yang ni sekejap lagi saya akan bagi resepi. Resepi dia saya dah tulis dekat atas kan. Yang ini saya buat setengah adunan saja ya. Setengah adunan daripada resepi tu. Kalau resepi tu dia guna 2 cawan nasi, di sini saya hanya guna 1 cawan nasi saja sebab apam ni dia akan jadi banyak. Kalau 2 cawan tu tak larat nak makan lah sebab kita puasa kan. Makan malam ni je, kalau kata boleh sambung sampai esok tak apa. Kalau 2 cawan ataupun kalau 2 cawan tu kalau kata family ramai, ataupun family memang suka makan apam, bolehlah buat. Okey, mula-mula kita nak buat, kita nak blend nasi. Kita nak blend nasi dengan air. No? Okey. Ni nasi, 1 cawan nasi. Nasi hak semalam pun tak apa. Hak semalam kan ada nasi lebih-lebih kan. Ini pun saya ambil nasi yang lebih semalam. Sukakan 1 cawan penuh masuk dalam ni. Saya duk buat bertahun-tahun, semua saya guna resepi ni. Resepi yang dah saya paparkan ke atas tu. Kemudian masukkan air. Dalam tu dia kata 2,5 cawan air kan untuk 2 cawan nasi kan. Jadi bila saya guna 1 cawan nasi, saya hanya masukkan 1 suku cawan air. Ni untuk di mesin lah. Senang je nak buat. Kita nak mesin lah. Okey.
Masak bagi halui no. Kita macam lagi. Macam kan. Ni nak buat apam nasi lah. Nasi tu guna nasi yang lebih semalam pun tak apa, lagi baik. Ni saya guna nasi yang lebih semalam. Kemudian saya masukkan gula ya. Gula ni kalau ikut dalam resepi di atas tu dia guna 2 cawan gula kan. Ni saya masukkan 1 cawan gula sebab saya guna 1 cawan nasi. Saya dah blend dah gula, nasi dengan gula dah blend dah. Dan saya nak masukkan yang ni dalam bekas ni. Ataupun saya rasa lebih baik saya nak misin sekali dengan tepung. Saya masukkan tepung gandum 1 cawan, tepung beras 1 cawan. Kalau ikut dalam resepi tu kan dia suruh ambil dalam 1 bekas, kita masukkan tepung dalam bekas tu lah kan, sekali dengan yang kita misin tadi. Tapi saya nak misin sekali dengan tepung-tepung sekali. Masukkan sekali tepung gandum dengan tepung beras. Ada sikit lagi tepung gandum, saya nak habiskan. Campur dua-dua tepung gandum dengan tepung beras. Kalau kata blender kecil,
bubuh apa? Ambil bekas besar, bubuh lah yang kita blender gula apa semua. Bubuh gula tu, kita buat satu bekas, kemudian kita masukkan tepung gandum, tepung beras. Kemudian sekarang ni saya nak masukkan yeast. Yeast kalau guna adunan yang penuh tu dia satu bungkus yeast, tapi bila saya guna separuh adunan, saya akan masukkan setengah yeast saja. Setengah yeast daripada bungkus. Kalau yeast, beli yeast yang jenama ni, dia lebih bagus lagi. Lebih bagus daripada hak yang lain-lain, atau pengalaman saya lah kan. Brand ni memang bagus. Dekat kedai jual pembaharan kek adalah, dekat supermarket pun ada ni. Tengok brand dia ni. Ni saya masukkan setengah lah. Kacau sikit lah. Kacau. Lepas kacau ni kita terus masukkan dalam dia punya pelengat tu. Dan ni kita nak masukkan pewarna ya. Bila masukkan pewarna, kita masukkan dalam bekas ni. Kita kacau lah. Kacau. Ikut macam dalam resipi tu. Kacau. Lepas tu kita nak berwarna. Yang ni ikut suka dalam resipi tu, saya tak kata masukkan daun perasa vanila kan, daun pandan tu ikut kita lah. Kalau kita suka bau sikit, bau-bauannya sikit, kita tambahlah. Tapi kalau tak tambah daun pandan dengan esen vanila pun tak apa. Siapa rasa kalau nasi dia lebih sesuai yang mana? Dia lebih sesuai esen vanila ke dia lebih sesuai dengan daun pandan? Kalau tak buah apa-apa bau nasi lah. Baru jadi apam nasi sebab bau nasi. Saya nak masukkan color kuning ya. Ni pewarna kuning telur. Star brand.
masuk setitik cukup lah. Kita try dulu tengok no. Sebab pewarna ni dia pekat. Ikut suka lah. Kalau suka warna kuning terang, bubuh kuning. Kalau ada warna merah, bubuh warna merah. Kalau ada warna hijau, berkenan kalau hijau, bubuh kalau hijau. Tapi kalau merah cantik no. Saya tak ada pewarna color merah, habis dah. Apam ni tak boleh buat banyak. Lepas tu kita peraplah selama kalau satu adunan tu dia kena perap 3 jam sekurang-kurangnya. Kalau 4 jam pun tak apa. Dan kalau kata sikit macam kita setengah adunan ni, kita perap dalam 2 jam pun boleh dah. Kalau ikut tu 1.5 jam lah kan. 1.5 jam pun tak apa, yang 2 jam pun tak apa. Jadi dah siap. Kita dah boleh masukkan dalam bekas. Okay. Jadi kita nak perap dulu nah. Saya nak perap dulu 2 jam. Satgi dalam pukul 5.30 ke 6 macam tu baru saya nak kukuh. Kukuh pun sat sajalah. Kalau banyak ni saya ingat dalam kukuh dalam setengah jam kot. Okey lah kan. Okey. Jadilah ni benda ni saya akan perap dalam ni lah. Jadi benda ni semua jadi benda ni dah siap no. Dah siap betul. Ni apam nasi dah siap. Jadi ni kita ambil apa-apa pun kita tudung. Tudung macam tu. Tu tak cukup masa 1.5 jam 2 jam. Baru kita kukuh. Kita kukuh tu kita masukkan dalam bekas tin ni pun tak apa, dalam bekas plastik pun tak apa, apa-apa yang boleh tahan panas kukus lah kan. Senang tak? Senang kan? Itulah cara-cara nak buat apam beras. Beras tu guna beras semalam pun tak apa. Guna beras baru masak pun tak apa. Tapi kalau baru masak tu tunggu bagi dia sejuk sikit lah. Baru blend. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.